A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma salli. InsyaAllah tuan-tuan menekan Allah SWT, pagi ini kita sambung lagi dengan pembacaan hadis Nabi SAW, iaitu dalam fadilat solat, iaitu dalam bab hadis tentang khusyuk. Allahumma salli. Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang telah selesai mengerjakan solat, maka akan ditulis untuknya pahala sebanyak 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 dan pahala solat yang penuh. Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, sebanyak mana tahap kekhusyukan dan keikhlasan dalam solat seseorang, maka sebanyak itulah ganjaran pahala yang akan diperoleh. Sesetengah orang mendapat 1/10 daripada ganjaran penuh mengikut khusyuk dan huduknya, dan sesetengah orang yang lain mendapat separuh. Begitulah sesetengah orang yang lain mendapat kurang daripada 1/10, dan ada juga yang mendapat lebih daripada separuh, dan ada juga mendapat ganjaran penuh. Amin. Ada juga yang tidak mendapat ganjaran langsung kerana solahnya memang tidak layak mendapat sebarang ganjaran. Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai satu ukuran khas untuk menghisab kekurangan yang terdapat dalam solat fardu. Disebutkan dalam banyak hadis bahawa khusyuk dalam solat adalah perkara yang pertama akan diangkat daripada manusia, sehingga tidak akan didapati seorang pun dalam satu jemaah yang bersolat dengan khusyuk. Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Allah SWT mempunyai satu ukuran khas untuk menghisap kekurangan yang terdapat dalam solat fardu. Disebutkan dalam banyak hadis bahawa khusyuk dalam solat ialah perkara yang pertama akan diangkat daripada manusia, sehingga tidak akan didapati seorang pun dalam jemaah yang bersolat dengan khusyuk. Allah. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang menunaikan solat pada waktunya dan berwuduk dengan sempurna, qiyam, khusyuk, rukuk dan sujudnya dilakukan dengan sempurna, maka solatnya naik dalam keadaan putih berseri-seri dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kamu sebagaimana kamu telah memelihara aku. Allah. Dan sesiapa yang menunaikan solat tidak pada waktunya dan tidak berwuduk dengan sempurna, khusyuk, rukuk dan sujudnya juga tidak sempurna, maka solatnya naik dalam keadaan hitam lagi gelap dan berkata, semoga Allah SWT mensesiakan kamu sebagaimana kamu telah mensesiakan aku. Allahu Akbar. Sebagaimana yang dikhendaki oleh Allah SWT, solatnya akan dilipat seperti kain buruk, kemudian akan dilempar ke mukanya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Tabrani. Keterangan, beruntunglah mereka yang mengerjakan solat dengan sempurna sehingga ibadat yang paling penting itu akan berdoa untuknya. Amin. Walau bagaimanapun, biasanya solat dikerjakan dengan sambil lewa. Setelah rukuk, belum sempat i'tidal dengan sempurna, terus sahaja bersujud. Allahu Akbar. Begitu juga setelah sujud, belum pun sempat mengangkat kepala dengan sempurna, dilakukan sujud kali kedua, seperti burung gagak memagut sesuatu. Allahu Akbar. Akibat daripada solat sebegini telah dijelaskan dalam hadis di atas. Apabila solat sudah mendoakan kebinasaan, mengapa pula kita sibuk mengadu tentang kebinasaan diri kita? Sebenarnya inilah
Sebabnya hari ini orang Islam terus menuju ke arah kejatuhan dan bergema kedengaran suara tentang kemunduran umat ini dari setiap penjuru. Allah. Perkara yang sama disebutkan dalam satu hadis yang lain dengan sedikit tambahan bahawa solat yang ditunaikan dengan khusyuk dan khudu' akan menyebabkan pintu-pintu langit akan terbuka untuknya. Allahu Akbar. Dan solat tersebut sangat bercahaya dan menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menunaikan solat yang sedemikian. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang dikerjakan dengan rukuk yang tidak sempurna, iaitu tulang belakangnya tidak lurus, ialah seumpama wanita yang hamil tetapi apabila hampir waktu bersalin, dia pun keguguran. Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ramai orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat apa pun daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan ramai yang berjaga malam, yakni beribadat, tetapi mereka tidak mendapat apa pun kecuali berjaga. Allah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa solat fardu 5 waktu yang sentiasa ditunaikan dengan menjaga waktu, berwuduk dengan sempurna dan ditunaikan solatnya dengan khusyuk dan khudu', maka Allah SWT telah berjanji tidak akan mengazabkannya. Allah masya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak membawa solat yang sedemikian, tidak ada apa-apa janji untuknya. Allah. Sama ada Allah SWT mengampunkannya dengan rahmatnya atau mengazabkannya. Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menghampiri para sahabat radhiyallahu an dan bertanya, adakah kamu tahu apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para sahabat menjawab, Allah SWT dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Baginda SAW telah mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali untuk menunjukkan kepentingan perkara yang hendak disampaikan, dan jawapan yang sama telah diberikan oleh para sahabat. Kemudian Baginda SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan kemuliaannya dan keagungannya, sesiapa yang sentiasa mengambil berat menunaikan solat fardu pada waktunya, maka aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Amin. Dan sesiapa yang tidak menjaga solatnya, maka terpulanglah kepada kehendakku, sama ada rahmatku, dia diampunkan atau aku mengazabkannya. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.